Yaitu teman kepada penzina. Dia menemani orang supaya dia menggalakkan manusia melakukan zina dengan menghiaskan rupa lelaki supaya wanita tertarik dan menghiasi rupa wanita supaya lelaki tergoda. Dia ni akan usaha supaya orang tu berzina ataupun menggalakkan kepada zina. Itu syaitan, nama dia Al-A'war. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita kena berhati-hati. Sebab apa? Dia bisikkan pada kita supaya bila kita tengok orang perempuan tu, dia hias orang perempuan tu bagi lawa. Walaupun tak lawa tak mana, dia hias bagi berkenan. Orang perempuan pula tengok mana-mana lelaki, dia piduk kat lelaki tu, dia bagi nampak lelaki tu nampak menarik. Yang bukan pasangan dia. Itu cerita syaitan Al-A'war ni. Sampai dia punya target dia supaya mereka akhirnya berzina dan melakukan dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan ni nama dia Al-A'war. Yang ketiga, miswak. Mim sin waw ta. Miswak. Iaitu teman kepada penipu dan pembohong dan pembawa lalat merah. Dia cari orang ni ataupun dia bersama dengan orang supaya jadi macam perangai macam ni. Dia menghasut manusia supaya berbohong, supaya menipu dan supaya menjadi lalat merah. Lalat merah ni tahu no? Namimah, iaitu bawa mulut yang tak elok, cerita pasal orang, duk pelaga orang. Itu lalat merah no? Pergi cerita ni, pergi jumpa kau ni cerita buruk kau ni, pergi jumpa kau ni cerita buruk kau ni. Jadi itu dipanggil lalat merah. Akhirnya bagi dia semua orang tak elok. Hantarlah kau ni. Tapi dia pihak kau ni pula, hantarlah kau ni. Itu panggil lalat merah. Begitu juga syaitan ini, dia menghasut kita supaya kita bersifat bohong, cakap bohong, dan tak kisah dengan berbohong. Sampai itu masa jadi bohong, jadi panggil dah. Kalau dah bohong jadi panggil itu mana syaitan ni dah rapat dengan dia. Syaitan miswak ni dari kawan baik dah lah. Kalau bohong, dia ada bohong kan. Ada no, doktor no, pemimpin pun kuat bohong ada no. Orang dia berkawan dengan ni kot no. Alah, tak tahulah mana satu, saya sebut je kan. Kita mohong sungguh-sungguh. Alhamdulillah lah, ada dapat tak mohong, bagus lah kan. Jadi kita ingat kalau ada orang ada sifat suka bohong, menipu ni, mungkin dia dah ditemani oleh syaitan miswak ni. Yang keempat, dasim. Syaitan yang bernama dasim, iaitu memperlihatkan kerja dia, memperlihatkan aib dan keburukan pasangan hidup masing-masing supaya mereka saling membenci dan bergaduh, akhirnya bercerai-berai. Rupanya syaitan yang kerja dia. Dia pergi sama-sama pasangan ni, ditunjuk tak elok kan, supaya berkelahi, supaya bergaduh, benci. Dengan orang lain, syaitan pula dia buat kerja bagi hias, bagi nampak cantik. Yang dengan pasangan sendiri, dia tunjuk bagi nampak tak elok. Jadi kita kena lawan. Kita tahu kalau kata ada nampak yang nampak huduh, nampak tak elok, dia cari pasal aja, kita kena ingat ni kerja, kena istighfar, ni kerja syaitan. Astagfirullahalazim. Kalau tengok bini nampak macam penguin ni, astagfirullahalazim. Dulu masa malam nikah nampak macam burung burung bangau renjong elok ya. Bila dah nikah nampak macam penguin pula dah. Dah kawan dah lama dah. Jalan pun tak apa nak elok dah, lutut dah sakit sebelah, jadi macam penguin macam jalan. Cuma tak bunyi macam bicycle ya lah kan. Dia tengok dia nampak macam penguin ya lah. Memang syaitan dia bagi nampak. Tu kan tengok orang lain penan saja panggil dia. Terima dah kita dah hidup dah lama dah. Biar mati bersama noh. Tak apa Yang bini pula nampak lelaki macam apa, dia kata tu dia. Kan saja dia tunjuk nampaknya macam. Tuan-tuan, kalau orang yang Allah Ta'ala uji jenis ni memang kadang-kadang bahaya juga. Ramai saya pernah kawan-kawan kita dengar orang duk cerita, duk report sama kita ni ustaz kan, orang duk tanya masalah. Jadi kita tahu masalah orang ni kadang-kadang macam-macam apanya. Yang jual ubat, cara jual ubat. Dia bercerita je, main cerita di rumah. Tapi kita sedih dengan sebahagian manusia yang tak takut pada agama, tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang tu jual ubat perempuan, jual ubat kuat. Ni abang cerita lah. Ubat kuat, ubat orang lelaki. Orang perempuan jual ubat kuat, jual ubat kat orang lelaki. Ni ceritanya mana? Lepas tu orang lelaki tu kata, aku dengan bini aku bukan dah ada bini lelaki ni. Dia kata akan baik, dia kata. Bukan kau ni lama lah berkelai kau nak cuba cerai tapi tak cerai lagi. Tu aku dah makan ubat kuat ni, kalau aku kuat aku nak test apa? Ni cerita benar ni kan. Kawan tu hang jual kata hang test aku. Lah. Hang test aku. Kan? Dah test. Oh, dia kata ubat ni kuat sungguh. Kuat dah test sekali nak test 2-3 kali. Tu cerita hang kawan cerita ni. Kan? Sebahagian daripada kisah benar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kita pun tak tahu bagaimana ni raja-raja setan ni lah, tuan-tuan. Kita ni memang Allah Ta'ala bagi nafsu. Betul, no? Kalau tak ada nafsu tak nikah langsung. Tak ada nafsu langsung tak nikah kita. Tak ada anak kita. Memang ada nafsu, tetapi kena letak pada tempat dia. Tapi ada ketikanya memang kita terlajak. Tapi terlajak pun jangan sampai kepada perzinaan. Yang itu paling bahaya. Memang kadang-kadang ada ketika yang terlajak. Sahabat Nabi pun ada terlajak. Jumpa seorang perempuan satu lorong, dia tengok perempuan tu lawa sangat, dia penan, dia terus cium tu. Tu sahabat Nabi sendiri. Dia cium perempuan tu. Cium lepas dah cium baru dia sesedap kata dia buat salah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kamu baru cium dia, maknanya kamu belum terlajak sampai kepada perbuatan zina. Maka kamu cuma istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kifarat dia. Kifarat dia istighfar pada Allah Taala. Tapi takat tu lah. Ni jangan melarat sampai ke zina. Bila zina, yang ni payah. Sebab apa? Dosa dia ketika tu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pasangan tu adalah isteri orang ataupun isteri orang, hak orang punya. Ya Allah, dosa dia lagi besar. Lepas tu syaitan dia akan usaha sampai kalau boleh orang tu melakukan zina. Kan tuan-tuan, betul kena jaga. Tambah zaman sekarang ni, zaman teknologi itu buka. WhatsApp, Facebook, saya pun tak tahu apa lagi tu. Telegram, Messenger, apa semua saya baru ada WhatsApp dengan Facebook ya. Lepas tu mereka kata, ayah mau buka Telegram ramai lagi. Mereka semua tahu, anak-anak kata semua tahu. Mereka boleh berhubung dengan siapa saja mereka nak tanpa pengetahuan kita. Dan begitu juga orang-orang yang dah berkahwin, sama ada suami ataupun isteri, boleh berhubung dengan mana-mana orang yang dia suka, dia nak tanpa pengetahuan isteri, dan isteri tahu pengetahuan suami. Dia boleh berlaku benda tu. Sekarang, zaman sekarang kan. Cuma iman yang membezakan kita, sama ada kita boleh bertahan ataupun kita tewas dengan ujian, sebahagian daripada ujian ini. Boleh berlaku pada siapa-siapa. Kan? Kalau payah-payah ingat, kahwin lagi senang daripada kita melakukan maksiat. Jadi bila kita berkawan ramai orang yang cerita masalah-masalah, rupanya sebahagian cara hidup orang ni macam-macam. Kalau kita tahu, hang lagu ni. Tetapi itulah kita kata punca dia apa? Bila mana iman kita lemah sebab kita kurang menuntut ilmu, maka kita diuji sampai ke tahap itu. Bila tahap dah duduk dalam keadaan memang bergelumang dengan zina dan sebagainya, orang ni tak tahulah, kita takut nanti satu masa dia payah nak berubah. Dan saya pernah jumpa seorang lelaki yang hidup dia tak peduli arak ke apa ke, dia kira minum ya. Tak maaf lah kan. Dan bila dia jumpa kita, bila dia tahu kita ni orang agama, dia sebut, aku ni bila dia sendiri sebut tentang bagaimana kalau boleh dia nak berubah agak, dia pun sebut. Tetapi itulah, oleh kerana dah manis dengan kehidupan tadi, dia payah nak berubah. Tetap juga dengan kehidupan biasa dia. Sampailah satu hari dia accident, bawa lori. Accident dengan trailer lebih lagi besar pada lori dia tu. Kan, rapat di belakang lori tu. Dan dia meninggal dalam keadaan itu. Kita pun tak tahu. Dia fikir-fikir, ya Allah. Sebab apa? Sebab
Bila didikan agama tak ada, dia akan hanyut. Syaitan ni bawa sampai satu tahap dia payah nak patah balik dah. Dia kata aku kalau pergi Genting Island, dia kata dia buat 2 IC. Dia pula kulit gelap sikit, kulit tak apa cerah sangat. Dia buat 2 IC, satu nama India, satu nama dia. Kalau depa sana pergi Genting Island kan? Tempat tu kan. Depa mai penguasa dia tunjuk India punya tu. IC India. Dia ambil mana tahu? Maksudnya dia mengaku kata dia bukan Islam. Dia boleh pergi judi di sana. Ya Allah, apa perbuatan tu kalau ikut hukum apa jadi? Dah jadi boleh jadi murtad dah. Sebab dia mengaku bukan Islam. Itu jangan mereka buat 2 IC, satu IC bukan Islam, kita boleh mengaku. Jangan, itu tak boleh, benda ni tak boleh berlawak-lawak main. Nampak? Syaitan dia akan perdaya kita, usaha kita kalau boleh sampai kita terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia suka macam tu. Kenapa? Dia sebut tadi dalam surah Sad, dia sebut tadi kan, dia memang bercita-cita nak sesatkan kita, nak samakan anak Adam ni dengan dia dalam api neraka. Besok dalam Quran Allah Taala sebut syaitan berkhutbah kepada berceramah kepada penghuni neraka, iaitu kalangan anak Adam. Dia berceramah masuk dalam neraka. Dia kata dalam Quran ada dirakamkan kisah syaitan berceramah dalam neraka kepada pengikut-pengikut dia. Dia kata apa? Aku bukan ada kuasa menyesatkan kamu, tapi aku hanya berusaha kan, dan kamu yang mengikut aku, bukan aku yang menyesatkan kamu. Aku cuma bisikkan pada kamu, aku cuma hasut kamu, tapi kamu yang ikut aku, salah kamu. Syaitan esok dia tak mengaku kata dia salah. Aku cuma bisik, aku cuma hasut, tapi hampa yang ikut. Kalau hampa tak ikut, tak edit. Tapi kenapa kita terikut? Sebab iman kita lemah, atau sebab ilmu kita kurang. Itu tuan-tuan, kok mana pun mengaji tak boleh tinggal. Mengaji jangan tinggal. Walaupun tak kira lah ustaz mana mai pun tersudut pilih ustaz sangat lah. Apa ustaz mai kita dengar. InsyaAllah bila kita ikhlas mengaji, Tuhan bagi ilmu yang berkat tu pada kita. Allah Ta'ala yang bagi. Ni duk pilih ustaz seronok je, tak seronok tak main. Ustaz Bakri tuang jaga apa. Contoh lah kan. Baik, yang seterusnya syaitan yang bernama Zalambur, yang beroperasi di pasar atau market, iaitu yang ni syaitan untuk orang bisnes, untuk orang meniaga, membisikkan kepada peniaga supaya meringankan timbangan, menipu dalam urusan jual beli, ataupun tidak amanah dalam urusan jual beli dia. Ini kerja syaitan ni, syaitan nama Zalambur. Dia operasi dengan orang-orang yang peniaga-peniaga apa semua ni, supaya tak amanah, menipu. Dulu dia kata meringankan timbangan lah, bahasa dulu kan. Lah style lain pula, dia cara lain pula lah ni menipu. Jadi ingat, kalau kita nak berniaga, kita juga kena ada ilmu, kita juga kena ada iman, supaya kita tidak ditipu oleh syaitan Zalambur ini. Kalau tidak, dia akan usaha supaya kita jadi orang yang berdosa dalam perniagaan kita. Tak kira lah dengan cara riba ke apa ke, dia buat macam-macam lah. Syaitan Zalambur nama dia. Yang keenam, syaitan Al-Muzhab, iaitu kerja dia apa? Menemani para ulama. Ini syaitan spesial ni. Ni dia hantar pada orang yang hebat-hebat saja. Iaitu dia hanya kerja dia pergi untuk sesatkan para ulama, orang-orang alim, dan menyuntik di dalam hati mereka supaya menerima pujian dan sanjungan. Orang alim dia nak kata apa? Dia dah alim, dia cuma duduk jek, dia pincik lagi kan. Hang hebat, hang alim, hang apa ke. Bagi akhirnya dalam hati itu timbul sifat apa? Sifat takabur syaitan juga. Menyokong tafsiran yang berbau hawa nafsu. Lepas tu bila kita nak hurai apa-apa, hadis ke Al-Quran, dia masuk, dia bisik supaya kita hurai sesuai dengan hawa nafsu. Tak hurai ikut kehendak Allah dan Rasul, atau mengikut pandangan yang tepat. Jadi kita selewengkan tafsiran Quran ataupun hadis itu.
dan juga supaya bermudah-mudah dalam berfatwa dan mengeluarkan pendapat. Alah, betul aku ni sudahlah kan. Dia keluar, dia bisik supaya bagi mudah atau bagi ringan ke atau bagi apa-apa sajalah kan. Itu cara setan Al-Muzahab ini menyesatkan para ulama, mufti dan sebagainya. Ataupun dia suruh ikut ni lah. Itu yang jadi macam-macam kan. Kadang-kadang kita dengar orang ni keluar fatwa macam ni, main orang ni lagu ni, kenapa dia lari? Mungkin dia ni dah terikut dengan bisikan syaitan sebenarnya. Itu kena ulama juga pun bahaya. Ulama juga pun kena berhati-hati sebab tidak mustahil mereka juga dapat dihasut oleh syaitan yang bernama Al-Muzahab ini. Yang ketujuh, syaitan yang bernama Khinzab. Kha nun zaiba. Khinzab. Menemani orang yang sedang bersolat. Dia ni kerja kacau orang semayang. Meniup angin ke matanya supaya mengantuk dan terlena, dan supaya lalai dalam sembahyang mereka. Tak kira lah apa-apa, dia target dia orang tu lalai dalam sembahyang. Ni nama dia Khinzab, syaitan ni. Dia sama ada bagi kita mengantuk ke, bagi kita lena ke, bagi lalai atau bagi ingat benda-benda lain. Dalam sembahyang kita nak teringat kunci hilang, tahu kan ni. Kunci yang hilang tadi kan dalam sembahyang dia bisik kan. Ni duk tang ni dia suruh dia nak abang. Setan tu nak abang kita dalam sembahyang. Yang malu sembahyang tu tak jumpa, kita pun tak ingat. Itu cara dia nak bagi kita dalam sembahyang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sebut kan. Ada kuliah lama. Kuliah bila lah kali. Saya ingat bulan berapa tu yang saya main tu. Bulan 2. Oh dia ingat. Ada saya sebut kalau kita dalam sembahyang habis-habis paling teruk pun berapa tempat kena ingat? 3 tempat. Memang orang tadi sebut kan. Yang ni kalau boleh, tang ni pun kalau hak ni pun tak khusyuk juga, tak tumpu juga, paling teruk lah. Kan? Pertama kan ketika mana kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tu hak tu. Waktu tu pun hak tu kalau kita tak ingat juga teruk lah. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim kan. Waktu tu kena hati kena ingat situ. Tu habis korang maksudnya. Yang ketiga, waktu mana? Waktu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Yang tu kalau hak tu 3 tempat tu pun tak khusyuk juga, mayang kita tak ada apa. Tak ada apa langsung. Tu apa? Syaitan dia akan usaha sampai kalau boleh sampai tak ingat apa. Kan? Imam 5, dia pun 5. Kan? Imam 6 rakaat, dia pun 6. Pasal apa? Serah kau tu imam semua. Dia serah imam habis semua. Tak tahu lah imam lebih ke korang, aku punya pasal lah. Dia ikut lah, aku ikut aja. Sebab apa? Dalam semayang tu ingat merata, merawang habis. Ada sajalah dia rancang dalam semayang dia. Siap dengan siap satu buku dalam semayang. Kita memang ada ketikanya dia lintas. Tapi lintas dia jangan duk layan sangat. Memang terlintas. Raja setan ni dia tak akan biaknya. Kita semayang sampai tak ingat apa, dia ingat Allah Ta'ala, dia tak biaknya. Dia mesti kacau. Ustaz ke orang biasa ke? Tambah Jai Sadin, teringat Sadin pula dah dalam semayang. Main Ustaz. Dia ganggu punya. Saya menega cara saya kan. Saya je pisau. Lah, musim PKP tak ada apa mengajak pun tak boleh doktor. Mana boleh pergi mana? Saya je pisau sembelih, pisau lepak. Nama saya import. Kadang-kadang dia main kat dalam semayang, teringat pisau. Memang kena. Memang setan ni dia tak duduk diam, dia kena. Kita kena potong lah sikit. Bila dia main tadi kita potong. Kadang-kadang kita terlayan juga kan. Terlayan kita teringat balik, potong. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang beriman idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru. Ini kerja orang beriman. Bila mana mereka disentuh oleh syaitan, sentuh ni makna syaitan bisik ke, syaitan apakah? Ta'ifum minasyaitan, satu kelompok daripada syaitan, tazakkaru, mereka akan cepat-cepat ingat.
Memang kena. Setan ni dia akan sentuh apa pun. Kena. Tazakkaru. Kalau kita orang beriman, tazakkaru. Kita beringat balik. Kalau orang yang lupa lalai, dia terus ikut sampailah bagi salam pun tak. Duk layan tu lah. Kita kena ingat. No? Bila kita orang beriman, dia tazakkaru tu, istighfar balik ataupun terus balik. Ingat balik. Yang ke-8, syaitan yang bernama Haffaf, menjadi teman kepada peminum arak dan benda-benda yang memabukkan, supaya dia terus ketagih dan berterusan di dalam dosa besar. Ini syaitan nama Haffaf. Bila kita terkena ni, kena penyakit ni, memang payah sebab dia ketagih. Maka samalah dia arak, dadah dan ayat ketum sama kah? Macam mana kah? Ayat ketum ni ada setengah. Kalau kita guna untuk dos yang betul-betul sikit, dia jadi ubat. Buat tahu. Kalau betul-betul sikit ya dos dia. Tapi kalau dah banyak macam orang duk minum lalu tu, tu tak jadi ubat lah. Itu jadi penyakit. Selalunya orang sekali-sekala. Kita ayat ketum ni macam pokok dokong anak, kelek anak, pokok-pokok ubat tu lah. Bukan orang makan hari-hari. Sekali-sekala untuk perubatan aja. Tanduk ketum pun sekali-sekala untuk perubatan je. Tiba-tiba hari-hari dia minum air tu. Tu bukan dia dah. Dia boleh bawa ketagih. Dan syaitan Haffaf ni dia cari jenis-jenis ketagih ni. Minum arak, dadah, apa semua tu. Yang ke-9, syaitan yang bernama Murrah, iaitu teman kepada golongan LGBT. Golongan yang suka kepada sama jenis, lesbian, seks bebas, apa semua ni, supaya mereka terus berada dalam kesesatan sehingga ke akhir hayat mereka. Kerana penyakit ni pun yang ni berat. Yang ke-10, syaitan yang bernama Al-Walhan, atau dipanggil syaitan waswas. Syaitan ni yang surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ni syaitan ni nama dia Al-Walhan, iaitu yang mewaswaskan kepada ketika berwudu supaya berpayah-payah ketika berwudu dan membazirkan air. Terkena syaitan ni, kadang-kadang ada setengah orang masuk ambil wudu setengah jam tak siap. Ada. Saya pernah tengok. Dia ambil wudu tu setengah jam tak keluar. Apa yang dia buat tahu? Basuh muka sampai 10 kali. Basuh tangan sampai berbelah-belah kali. Dia rasa tak puas. Yang tu teruk lah tu. Itu peringkat teruk lah. Yang ke-11, syaitan yang bernama Al-Mutaqadhi, iaitu yang merangsang ahli ibadat supaya menzahirkan amalan mereka kepada umum atau menceritakan amal baik mereka kepada khalayak. Ni syaitan ni. Dia nak bagi kita riak lah, bagi kita ada wujud semua ni. Menunjukkan amalan. Yang ke-12, syaitan bernama Al-Qarqafannah. Ia menyerupai seekor burung. Tugasnya ialah meniupkan angin syahwat di mata suami-suami yang merelakan isteri-isteri mereka menjual kehormatan diri. Maka lelaki tidak mencegahnya sampai bila-bila pun. Ada kat jenis ni, no? Yang suami yang akhirnya jual isteri